Alright, gold, XAU USD dalam forex trading adalah antara instrumen yang paling besar ditradekan dan paling banyak trader-trader suka trade adalah antaranya adalah current ataupun kita panggil dia sebagai XAU USD. So dalam video ni saya nak terangkan macam mana korang boleh menjadi seorang pro trader untuk trade gold pada tahun 2023 sebab banyak dinamik market dah berubah, ramai yang masih tak tahu lagi cara yang sebenar untuk trade gold. So pastikan korang layan video ni sampai habis untuk dapatkan segala info dan cara trade gold yang ramai tak tunjukkan kepada korang. So selamat datang ke dalam channel saya. Siapa yang first time dekat sini, saya Samsul, seorang forex trader, full time forex trader dan juga mentor, di mana saya buat live dekat YouTube, dekat dalam Facebook, dekat dalam TikTok. Semua link-link ni akan saya letak dekat bawah, korang boleh join juga. Dan korang yang belum subscribe lagi, korang boleh subscribe. Kita dah sampai 2K followers, which is Tanya, thank you so much. So dalam video ni kita nak breakdown all about gold. So first of all, korang kena tahu dululah macam mana emas tu bergerak, apa yang membuatkan emas tu bergerak besar. Kadang-kadang kita tengok secara tiba-tiba emas ni bergerak besar. Kalau kita nak tahu, kita kena tahu daripada dia punya teori dulu. Maksudnya sebelum korang pergi nak trade sesuatu benda, korang kena tahu dia punya background kan. Macam korang jumpa girlfriend, boyfriend korang, korang akan tanya soalan, kenal mengenal dulu, lepas tu barulah jatuh cinta kan. Takkan korang jumpa je terus jatuh cinta. Tu macam tak betul lah kan. Jadi kat sini pun benda yang sama, kita kena kenal mengenal dulu. Maksudnya kita kena ada ice breaking dulu sebelum kita mula trade ke apa, right? So apa yang korang tak tahu berkaitan gold adalah iaitu gold ni bukan currency. Sebab ramai yang suka trade, suka trade gold ni, dia sebagai, dia cakap dia anggap sebagai currency. Sebenarnya gold ni dia bukan currency, dia adalah commodity. Memanglah dalam trading ni kita ada oil, kita ada currency, foreign exchange, kita panggil dia forex. Tapi dalam forex trading ni pun sebenarnya kita kena bagi-bagikan yang mana currency, yang mana bukan currency. Kalau kita bukan currency tu kita panggil dia commodity ataupun futures. Futures ni macam saham-saham lah kan, ataupun kita panggil dia crypto kan. So mungkin ramai yang masih ingat, gold ni adalah currency. Bukan. Gold ni bukan currency, dan pada masa yang sama, korang kena faham, pergerakan ataupun dynamic market bila berlaku satu news, dia akan memberi impact yang berbeza kepada pergerakan currency dan juga emas. Sebab tu korang kena tahu dan korang kena pastikan iaitu emas ni bukan currency. Gold is not currency. Alright. So pada masa yang sama, gold ni adalah safe haven. Safe haven ni apa? Safe haven ni adalah aset di mana berlakunya ketidaktentuan dalam pergerakan market. Player-player ataupun kita panggil pelabur-pelabur market. Player-player dalam market akan mencari aset yang selamat. So kalau korang tengok, daripada zaman boleh dikatakan sebelum perang, semasa perang, selepas perang, emas ni memang didagangkan sebagai adalah satu benda yang selamat daripada dulu lagi lah. Daripada dulu lagi sampai sekarang kita boleh nampak emas ni memang adalah satu benda yang selamat. Asset class dia selamat. Dan kita tak pernah lagi jumpa asset class yang selain daripada emas macam dikategorikan macam tu. Walaupun kita ada property ke apa, tapi emas ni, gold ni memanglah dia terkelas yang sendiri. Dia berada dekat kelas yang tersendiri. Sebab tu kita panggil dia safe haven. Jadi bila dalam pasaran kalau kita tengok, apa kena mengena dalam pasaran dan juga emas ni, kalau kita tengok emas ni kan, berlakunya COVID, berlakunya perang isu Rusia Ukraine, dan kita tengok berlakunya kejatuhan bank-bank besar dekat US boleh mencetuskan demand ke dalam emas. Maksudnya emas ni boleh jadi demand. Sebab tu kalau kita tengok masa berlakunya 3 event utama ni, 3 fundamental news utama ni, kita tengok pergerakan emas ni melambung tinggi sampai ke paras 2000 sejak 3 kali. 2000 tu 3 kali. Pada COVID, lepas COVID, lepas tu kita ada perang, isu Rusia Ukraine, lepas tu kita ada kejatuhan
market ataupun bank-bank dekat US. Jadi korang boleh nampak daripada ketiga-tiga ni, apa yang berlaku adalah financial crisis. So bila berlaku financial crisis ni, kita boleh nampak akan ada demand untuk membeli emas. Okay, so tu yang korang kena tahulah. Selain daripada tu, gold bergerak besar bila masa sebenarnya yang korang boleh expectkan akan ada pergerakan yang besar emas gold ni. So first of all, kita kena tahu gold ni disandarkan oleh US dollar. Jadi segala news impact, okay, big impact USD news akan ada kena mengena dengan pergerakan emas. Contohnya kalau kita ada macam CPI, FOMC, NFP, okay, ini data data-data yang penting untuk USD akan memberi impact yang besar kepada pergerakan gold. Jadi kalau korang yang masih tak tahu lagi, okay, macam mana nak bezakan news yang high impact, medium impact, low impact, okay, korang kena tengok video saya dekat dalam YouTube, alright. Beberapa bulan lepas saya dah share kan, korang boleh tengok video tu dan korang insyaAllah korang akan faham mana yang korang nak bezakan news yang impact besar, impact sederhana dan tak ada impact, okay. So yeah, big impact, okay, big news impact USD akan memberi impact yang besar kepada pergerakan gold. Selain daripada itu, kita ada fundamental news lah. Fundamental news ni macam news yang kita tak ada dijadualkan dalam Forex Factory ataupun dekat dalam investing.com ataupun dekat mana-mana yang korang tengok data tu. Selain daripada tu, kita panggil dia fundamental news. Okay, sebenarnya news data ni pun kita panggil dia fundamental news juga. Cumanya kita nampak. Yang tak nampak tu contohnya berlaku dalam persekitaran kita, okay, secara globally, iaitu pasal masa COVID kan. Masa COVID tu kita tak dijadualkan benda tu nak berlaku kan. Tapi kita boleh nampak sebenarnya benda tu mencetus panik dalam market. Okay, kita boleh nampak saham jatuh, okay, ramai yang tak boleh keluar bekerja. Jadi benda tu mencetuskan financial crisis, membuatkan demand kepada pergerakan emas. Jadi masa tu korang boleh nampak ramai yang membeli emas, gold secara digital ataupun secara trading memang untung kau-kau, okay. Jadi kenapa saya cakap cerita benda ni semua? Sebab kalau korang nak tahu bila anda kata berlakunya ketidaktentuan dalam pasaran di masa akan datang, korang akan tahu, okay, emas ni bukan safe haven. Emas ni bukan currency, dia adalah safe haven. Jadi dia akan ada demand bila berlaku ketidaktentuan dalam pasaran, okay. Dan juga bila ada cash flow in market. Cash flow ni maksudnya aliran keluar masuk lah, Cash flow ni maksudnya aliran keluar masuk amount yang besar. Secara tiba-tiba korang boleh nampak gold ni dekat satu kawasan yang cantik untuk nak membeli. So mungkin bukan korang sahaja yang tengok chart. Sebenarnya jerung-jerung besar pun dia sebenarnya tengok juga harga. Dia tak tengok chart tau, dia tengok harga. Oh, harga ni cantik, okay, kita kena beli 1 bilion, 2 bilion emas. Maksudnya dia akan menggunakan macam tu je lah, info macam tu untuk membeli. Jadi korang secara tiba-tiba korang boleh nampak berlakunya pergerakan yang besar secara tiba-tiba. Okay, jadi jangan panik apa semua. Stick to your analysis. Okay, so ini sebenarnya adalah korang kena fahamkan dululah sebelum korang nak pergi trade emas ke apa. Okay, memanglah emas tu rancak, pergerakan dia besar, tapi end of the day korang kena faham kenapa korang trade emas. Kenapa korang nampak berlakunya pergerakan besar terhadap emas, kenapa berlakunya apa orang cakap emas ni laju, kenapa ramai yang suka trade emas. So korang kena ada why, big why dia, kenapa korang suka trade emas. So dia akan jadi big why korang lah kan, antara sebab-sebabnya. Okay, sekarang ni kita nak cerita pasal cara trade gold. Okay, ni cara trade gold. So bila kita nak kena trade gold, bila ada high volume, okay. So high volume ni sebenarnya kita boleh ceritakan, maksudnya iaitu tertentu kepada pasaran open dan close, okay. Maksudnya kita akan ada Asia section, kita akan ada London dan juga Europe section. Lepas tu kita akan ada pasaran waktu malam iaitu US section. Bagi saya suka trade US section sebab bagi saya malam kan, kebiasaannya malam ni kita dah tak ada sangat aktiviti-aktiviti lain kan. Jadi mungkin saya boleh fokuslah kepada pergerakan market. Jadi saya suka trade waktu malam lah, itu punca dia. Sebab malam saya rasa pasaran US waktu malam tu memang rancak lah pergerakan untuk emas. Jadi korang kena pilih masa yang sesuai. Maksudnya korang kena tahu bila akan ada high volume dalam pasaran, dalam market untuk korang trade gold. Ni memang akan membantu korang lah cara trade gold ni. Okay. Dan kalau selain daripada tu korang kena tengok DXY, okay. Sebab kalau korang tengok DXY ni, dia adalah kadang
kadang dia direct contact kepada emas. Kalau kita tengok DXY tengah menaik, okey, dia tengah menaik, emas sebenarnya tengah menurun dan dia akan turun, okey, sebab dia adalah perbezaan, okey. Kalau gold tengah drop bermaksud US dollar tengah menaik, okey, dia bersilang, alright. Pada masa yang sama kalau korang tengok macam dolar tengah drop, itu akan membuatkan emas naik. Okey, sekarang ni mungkin ada yang tengah tanya kan. Okey, saya dah tengok emas ni kadang-kadang kan dia memang tak ikut ke US dollar. Yes, betul. Dia tak ikut. Sebab apa? Sebab emas dan okey, gold dan juga US dollar ni adalah safe haven. Bila berlaku ketidaktentuan dalam pasaran, contohnya krisis, panik, okey, geopolitik issue, fundamental issue kan. Kalau kita tengok mungkin benda tu akan mencetuskan demand kepada safe haven. Dolar safe haven, emas safe haven. Jadi dua-dua tu masa tu boleh menaik ataupun mungkin boleh turun sama-sama. Ni boleh berlaku pada certain masa lah. Tapi tak selalu, tak hari-hari, tak hari-hari. Jadi kita boleh gunakan perbezaan antara ni. Okey, mungkin korang masih tak percaya lagi, okey, macam mana nak tengok dia punya apa ni, perbezaan apa semua kan. Okey, jom kita tengok. Sekarang ni kita tengok dekat dalam chart ni adalah chart gold. Okey, kalau gold korang tengok ni adalah weekly time frame. Saya bagi contoh, kita buat perbezaan dengan dollar index. Okey, so kalau korang tengok dekat sini kan, kita zoom sikit. Okey, cantik. So apa yang korang boleh tengok dekat kawasan sini, satu contoh lah saya bagi, okey, emas ni tengah menurun dekat sini, alright, tapi dekat sini korang boleh nampak dolar tengah menaik. So the yellow line ni adalah dolar. Okey, saya nak membuatkan perbezaan dekat sini. Chart ni adalah emas, okey. Chart ni adalah gold, yang bawah ni adalah dollar index, okey. So korang boleh nampak. Dan kalau korang tengok dekat sini dia tengah turun, okey. So kat sini pun dia tengah turun. Ada masa dia akan buat macam tu. Ada masa dia akan buat macam tu. Kat sini kalau korang tengok pun dia tengah menurun kan. Kat sini menurun, jadi kat sini dia menaik. So ada certain masa tu dia akan ikut sama. Kat sini kalau korang tengok bahagian sini je dia sama, bahagian sini dia berlawanan. Jadi itulah emas yang kita boleh nampak. Mungkin pada masa yang dekat dia tengah sama tu mungkin ada isu-isu yang membuatkan pergerakan yang sama untuk. Alright, so tadi kita dah tengok perbezaan dollar index dan juga gold. Jadi memang akan ada pergerakan yang ketara lah antara emas dan juga dolar. So selain daripada tu, apa yang kita boleh gunakan adalah cara dalam trade. Gold ni kita boleh gunakan mother of technical, iaitu SNR. Okay, so kalau korang guna SNR pun sebenarnya dah cukup-cukup bagus. Sebab saya tengok sebenarnya ramai, okay, saya tak tahulah sifu ke trader ke apa, dia sebenarnya memanipulasi trader-trader lain untuk buat satu benda yang agak susah sebenarnya. Sebab untuk trade emas ni kita gunakan support resistance pun dah cukup bagus. Okay, tak perlu kena ada QM setup, okay, R1, R2, R3 kan, indikator ke apa semua. Sebenarnya benda tu tak payah, tak perlu. Okay, just tengok kepada structure market, support, resistance, duduk pada high volume, okay. Tengok pergerakan dollar index, tengok ada news ke tak, kan. Tengok apa yang berlaku persekitaran kita dalam market, okay. Contohnya adakah berlaku pergerakan yang tak menentu ke apa kan, okay. So benda-benda ni semualah kita kena tengok selain daripada kita fokus kepada okey, Fibonacci daripada sini tarik sini pergi mana untuk emas, sebenarnya tak perlu, okey. So emas ni kita cara trade dia tu sebenarnya lebih kurang sama macam kita menggunakan SNR, okey, support resistance je dah cukup bagus, okey. Tak perlu gunakan benda yang complicated, okey. Tapi kita kena tahu yang asas ni lah, okey. Apa yang korang tak tahu pasal emas ni bukan gold ni bukan currency, dia bukan safe haven, okey. Bila gold bergerak besar korang kena tahu. Selain daripada tu cara trade ni memang simple je, okey. Contohnya adakah price dekat support? Tanya diri sendiri, adakah price dekat support? Kalau dekat support, kita tengok structure buy tu dah ada ke belum. Jadi kalau ada, kita beli. And then kita tengok adakah harga dekat resistance. Kita kena tengok adakah harga dekat resistance, dah ada confirmation dekat resistance ke belum untuk kita sell. Ataupun dua benda yang lain boleh berlaku adalah price boleh breakout support ataupun price boleh break resistance. Contohnya
kan. Kalau kita yang dekat sini, contohnya harga buat satu resistor dia buat kat sini satu resistor, alright. Candle menaik dulu kan. Candle menaik dekat sini, dia buat satu resistor kan. And then secara tiba-tiba kan kalau kita tengok kan, ni kan kawasan resistor, kita dah memang nak monitor untuk sell dekat situ, tapi kalau kita tengok secara tiba-tiba candle breakout, candle breakout kawasan resistor ni. Kat sini kita panggil dia breakout. So either tu lah kita boleh tunggu. Yang pertama mungkin kita tunggu dia close, okay, and then datang balik ke dalam zone tu untuk kita beli, ataupun apa yang kita boleh buat adalah mungkin masa dia breakout tu kita boleh beli. Sebab kita expectkan pergerakan kat sini. Kita expectkan pergerakan yang besar. Sebab bila harga breakout ni kan, kalau kau tengok bila harga breakout ni dia terus menaik. Itu maksudnya bila dia break ni maksudnya momentum untuk buy itu tengah kuat. Okey, so apa korang kena buat adalah maksudnya korang kena tanya adakah harga ada kemungkinan untuk break resistance ni untuk nak jadi buy. Itu yang korang kena tanya. Okey, maksudnya korang fokus pada support resistance dan juga candlestick sahaja dari segi persepsi teknikal. Tapi selain daripada tu yang korang kena tahu adalah bila waktu nak kena trade, adakah sekarang ni ada high volume. Korang dah check belum dollar index? Okay. Lepas tu korang dah tahu belum ada impact news besar tak? Iaitu untuk US dollar. Selain daripada news US dollar ni, dia takkan ada kena-mengena untuk pergerakan emas. Okay. So korang kena maklum dekat sini iaitu gold akan sensitif untuk news US dollar sahaja. Adakah akan ada news fundamental yang aku tak tahu? Kena tengok juga kan. So benda-benda ni lah yang boleh membuatkan korang trade emas dengan pro, like a pro. Ni semua sebenarnya korang boleh trade emas like pro in 2023. 2023 ni kita dah more kepada simplify cara kita trade. Tak payah ada 10 indikator dalam chart. Tak payah nak trade gold ni kena follow signal ke apa, tak payah. Just belajar dan fahamkan apa itu gold, okay? Dan selebihnya kepada teknikal lah, support, resistance, dah cukup bagus. Candlestick, itu dah cukup bagus. Jadi kalau korang ada soalan untuk apa yang saya kongsikan ni, untuk trade gold ni, mungkin saya akan ada buat part 2, part 3, kita tengoklah macam mana demand kepada permintaan kan, okay? Jadi kalau korang ada soalan, just leave it in comment, saya akan baca, okay? So saya pun dah lama tak buat video, hampir 4-5 bulan lah. Saya pun tak sure lah berapa bulan. So insyaAllah dalam masa akan datang saya akan buat video yang baru, saya akan upload, korang boleh tengok dekat sini ataupun korang boleh join saya punya live stream, saya buat Isnin sampai Jumaat 9 malam dekat dalam YouTube channel. Jadi siapa yang masih belum subscribe kepada channel ni boleh subscribe, thank you so much, jangan lupa untuk like and then boleh share kepada kawan-kawan, alright? So thank you so much, kita jumpa di next video.